Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita pada hadis yang terakhir di dalam babul aniyah daripada kitabut taharah, kitabut taharah Bulughul Maram Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis yang terakhir di dalam bab ini ialah hadis Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah atau salsalatan min fiddah, akhrajahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah redha kepadanya. Anas bin Malik dah banyak kali dah kita terjemah tentang dia. Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah merupakan khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi khadim Nabi sebab ibunya Ummu Sulaim hantar kepada Nabi. Maka Anas banyak riwayat hadis tentang hal ehwal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tak dilihat oleh orang lain tetapi dilihat oleh Anas bin Malik. Kata dia, anna qadahan Nabi, sesungguhnya bekas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar, pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Fattakhadha maksudnya Nabi ambil ataupun Nabi jadikan tempat pecah itu, dia fixed, yakni dia perelokkan tempat pecah itu daripada rantaian ataupun daripada bahan daripada perak, sambungan penyambung daripada perak. Al-Imam As-San'ani dia cenderung untuk menyatakan bacaannya salsalatan, bukan silsilatan. Tapi dalam kebanyakan naskah Al-Bukhari dan naskah kitab-kitab hadis yang lain dibaris dengan silsilatan, kerana As-San'ani menyatakan bahawasanya salsalah bermaksud ialah menyambung satu dengan yang lain, sementara silsilah kata dia ialah maksudnya mata rantai daripada mata besi tu, silsilatul hadid, mata rantai besi tu kata dia. Maka dia kata yang maksudnya penggunaannya salsalah. Tapi wallahu taala alam, majoriti para pengumpul hadis telah membariskannya dengan silsilatan min fiddah. Apa yang pentingnya, maksudnya ialah dia bekas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah, kemudian tempat yang pecah itu
ditampung dengan bahan daripada perak. Kemudian para ulama hadis ada yang bincang apakah dibaca fattakhadha bermaksud Nabi yang tampung, ataupun dibaca fattukhidha maksud bekas itu ditampung. Siapa tampung kita tak tahu. Kalau baca fattakhadha maksudnya Nabi sendirilah yang buat ataupun Nabi yang arah. Kalau baca fattukhidha bermaksud ada orang tolong buatlah kepada bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis ini dibawa ke sini? Pasal apa hadis ini dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam Babul Aniyah ini? Kerana ialah kita dah baca hadis larangan makan dan minum di dalam bekas emas dan perak. Sekarang Anas bagi tahu bahawasanya bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pecah bukan minum, dan kemudian ditampung dengan bahan daripada perak. Maka para ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil ala jawabi tatbibil ina'i bil fiddah. Dalil menunjukkan boleh untuk tampung bekas minum ataupun makan dengan perak. Tapi buat seluruhannya perak tak boleh. Tapi kalau pecah pi tampung dengan perak boleh. Yang nak tampung dengan perak ni tentu bekas yang daripada bahan besi ataupun bahan logam jugalah. Orang bekas plastik pecah orang tak tampung dengan perak kan. Hadis ini hanya sebut perak, dia tak sebut emas. Maka para ulama mentarjihkan bahawasanya emas tak boleh, perak boleh jika untuk menampung bekas yang pecah. Boleh perak. Dan perak ni dia ada kelonggaran sikit, dan kita tahu bahawasanya dalam hadis Anas cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman min fiddah. Nabi ambil ataupun Nabi menjadikan cincinnya daripada perak. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin daripada perak. Maka boleh lelaki untuk tampung. Adapun soal makan dan minum dalam emas dan perak dilarang kepada lelaki dan wanita. Adapun pakaian ataupun bahan emas dan perak sebagai perhiasan diharamkan bagi lelaki, tapi dibenarkan kepada wanita. Namun ada beberapa perkara yang dikecualikan berhubung dengan perak, termasuk dalam hal yang kita sebutkan di dalam hadis ini. Dan juga Nabi SAW memakai cincin daripada perak. Nabi SAW memakai cincin daripada perak. Cumanya dalam riwayat Ali bin Abi Talib, dia menyebut bahawasanya nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi isbi'i hadhihi wa hadhihi. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk dia pakai cincin di tangan ini dan ini. Fa'auma'a ilal wusta wallati taliha. Lalu Ali tunjuk tangan jari tengah ni dan jari telunjuk. Nabi SAW kata Ali larang dia pakai cincin dua jari ni. Maka para ulama menyatakan, sebahagian mereka menyatakan makruh tanzih, tahrim itu tanzih, larangan itu bukan larangan di peringkat makruh, bukan di peringkat
ni sebahagian mereka melarangnya. Apapun yang penting kita elakkan kerana ada larangan daripada Nabi SAW, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib berhubung dengan memakai cincin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ringkas ada ini, kita pergi kepada bab yang baru, iaitu bab izalatun najasah wa bayaniha. Bab menghilangkan najis dan bab bagi menerangkan tentang najis itu. Bayanun najasati, iaitu menerangkan tentang najis. Dan wa mutahhiratiha, dan menerangkan tentang apa yang membersihkan daripada najis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawi yang sama. Anas ni banyaklah riwayat dia. Anas bin Malik, qala, katanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan, qala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamr, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan khamar. Dia panggil yang ni, bina ni majhul, yakni ditanya. Su'ila, kalau sa'ala mesti kena ada fa'il dah, siapa pembuat dia, satu orang tanya. Yang ni su'ila, ditanya. Siapa tanya kita tak tahulah, tapi soalan tu adalah ditanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamr, ditanya mengenai khamar. Khamar apa? Arak. Ditanya tentang apa? Tuttakhadhu khallan, adakah dia diambil ataupun boleh dijadikan sebagai cuka? Boleh tak khamar jadi cuka? Qala la, tak boleh. Tuan-tuan mungkin kan, macam mana pula kan? Tak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menyebabkan para ulama berbincang panjang tentang masalah cuka. Cuka, tuan-tuan tahu cuka? Cuka, tuan-tuan duduk makan cuka apa? Cuka ketak kan? Cuka apa? Biasanya orang Arab ni adalah dia ada cuka anggur, cuka apa? Cuka kurma, dan cuka buah-buahan yang lain, yang mana proses dia itu ialah dia diperam, dan kemudian daripada diperam itu dia bertukar sehingga jadi cuka lah kan. Dia diperam, dia jadi arak, lepas tu dia boleh jadi cuka. Dan hadis ni Nabi kata tak boleh dijadikan arak sebagai cuka. Tapi di sana ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi sebut, ni'mal idamu al-khallu, sebaik-baik hidangan, kata Nabi, ialah cuka. Maksudnya, dan Al-Munawi menyebut Nabi
dia suka minum cuka dengan madu, dan dikatakan itu sesuatu yang baik untuk, Nabi tak sebutlah baik kesihatan tu, tapi disebut oleh ahli-ahli at-tibba, ahli-ahli perubatan Arab sebagai bahan yang baik, dan mereka meriwayatkan bahawa kesukaan Nabi tu. Jadi timbul masalah, kalaulah cuka ini satu benda yang tak boleh, pasal cuka ni dia memang proses dia macam tu, mestilah Nabi SAW tak akan kata hadis Aisyah ni. Kerana bila Nabi kata macam ni, orang akan makan, orang akan ambil, akan minum ataupun akan gunakan cuka dalam masakan dan seumpamanya. Dan Nabi pula tak ada pula lepas pada tu pergi bagi tahu kata bahawasanya tapi jangan ambil yang cuka sekian-sekian lah. Khilaf para ulama. Yang pertama, saya sebut secara umum lah hadis ni. Yang pertama, para ulama mereka bersepakat bahawasanya kalaulah arak itu dia sendiri jadi cuka, tak ada siapa kucai dia. Tahu kucai? Bukan kucai pokok kucai tu. Siapa tak kacau dia, pasal ni ada orang luar orang dengar kan, siapa tak kacau dia, siapa tak pergi buat campur tangan dalam proses itu, ambil bawang putih ke campur, ambil bahan tertentu ke bubur, dia sendiri jadi. Mereka semua sepakat kalau sendiri jadi boleh makan atau minum cuka tu. Tapi orang tak minum lah kan, tapi main kan, boleh, halal, tak ada masalah. Kemudian di kalangan para ulama berdasarkan hadis ini, khususnya mazhab al-Imam Syafi'i dan juga mazhab Hanbali, maka menyatakan kalau berlaku campur tangan orang, dia arak, kita pi bubuh benda tertentu supaya dia jadi cuka, maka hukumnya haram. Pasal Nabi tak bagi, dia kata pasal ada hadis ni. Habis itu hadis Nabi kata ni'mal idamu al-khallu tu, yang tu dia kata cuka hak jadi sendiri. Bahkan di kalangan mazhab yang kata tak boleh tu ketat. Dia kata kalau arak tu duduk di tempat teduh, kita pindah pergi tempat sejuk ke tempat panas ke, supaya dia bertukar pun tak boleh. Jadi sendiri tak apa, jangan kucai dia. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan cuka tu kalau sekiranya ada orang pergi tukar dia, yakni masukkan benda yang tertentu, maka kawan yang buat tu haram. Tapi bila dah jadi cuka, hukum dia halal. Minum, makan tu boleh, perbuatan tu haram. Nampak tak? Dia mula nak, pasal apa dia panggil yang ni? Dia nak taufiqkan hadis ni. Taufiq ni salah satu bab dia panggil, apabila tengok hadis itu dia panggil hadis ni mukhtalaf. Ada ilmu mukhtalaful hadis ataupun muskilul hadis. Hadis tu dia nampak tasadum, dia bertentangan. Jadi kita nak tahu konteks apa yang Nabi cakap tu. Nabi tak mungkin cakap bertentangan, tapi mungkinkah yang Nabi cakap tu satu masa dia benarkan, kemudian dia mansuhkan? Adakah kemungkinan dia cakap itu konteks yang lain, yang ni konteks yang lain? So ahlu hadis, syurah hadis, khususnya para fuqaha, sebab itu bukan semua ahlul hadis itu tahu fiqh.
Sebahagian besar para fuqaha itu kadang-kadang mereka tak banyak sangat riwayatnya macam Abu Hanifah, tapi dia faqih sebab dia menganalisa hadis. Tapi nak terus jadi ahli fiqh tak mau hadis, tak mungkin. Mereka menganalisa maksud-maksud di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana ada hadis Nabi kata cuka sebaik-baiknya hidangan, dalam masa yang sama Nabi tak bagi cuka arak yang bertukar menjadi cuka. Jadi mereka nak selaraskan maksud hadis ni. Di kalangan mereka ada yang kata dia apa saja yang hasil daripada apa arak ni, dia panggil wama tawallada, apa saja yang hasil daripada arak ni dia najis, kerana arak tu dia hukum najis. Pendapat yang satu lagi yang digunakan oleh para ulama, bahkan dianggap sebagai agak jumhur pendapat ni, ialah dia kata cuka boleh, sama ada cuka tu dia jadi sendiri ataupun orang buat bagi dia jadi cuka yang mana dia berasal daripada arak. Habis itu hadis Nabi SAW larang. Kenapa? Dia kata Nabi larang kerana peringkat awal nak mengelakkan orang salah guna arak. Kerana masa peringkat awal Nabi memang suruh tuang semua arak, bekas arak pun suruh bagi pecah. Padahal bekas kalau basuh boleh guna. Bukan kerana haram guna, tapi betul-betul nak memerangi arak. Itu tujuan dia, kata mereka. Tapi di kalangan para ulama kata tak, itu bukan tujuan dia. Antara yang tak bersetuju pendapat ini ialah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ibn Qayyim. Tapi di dalam tempat yang lain dia macam support cuka sikit. Tapi dia kata sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di mana Abu Talhah bertanya kepada Nabi SAW, di mana ada arak yang mana diwarisi arak ni hak anak yatim. Jadi dia tanya Nabi SAW, boleh tak boleh tak dijadikan dia sebagai cuka, lalu boleh dijual, duit dapat pada anak yatim. Nabi SAW fa'amarahu biiraqatiha, Nabi suruh tuang. Jadi kata Ibn Taymiyah rahimahullah, Nabi ni dia tak suka, dia tak akan membazir harta, apatah lagi untuk kepentingan anak yatim. Kalau boleh dijadikan harta, kalau sekiranya boleh, tentu Nabi ambillah anak yatim tu. Tapi kenapa Nabi suruh tuang? Ini adalah bukti kalau sekiranya cuka tu jadi daripada perbuatan kita, diharamkan. Itu pendapat dia lah. Saya bagi supaya adil, tuan tahu ini pendapat dia. Pendapat Ibn Taymiyah ni samalah dengan pendapat mazhab Syafi'i dan samalah dengan pendapat mazhab Hanbali. Dan kita kena tahu dalam banyak keadaan mazhab Hanbali ni dia tak berapa jauh dengan mazhab Syafi'i. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal dia adalah merupakan murid kepada Imam Syafi'i, kerana dia banyak mengambil fiqh Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i sebahagian mengambil daripada hadis-hadis daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kerana dia muhaddis, dan Imam Syafi'i juga muhaddis dalam hal dia. Tapi Ahmad memang terkenal dengan riwayatnya. Imam Ahmad tidak menulis apa-apa kitab fiqh, riwayat-riwayat fiqh daripada dia oleh anak muridnya. Tidak seperti Al-Imam Syafi'i, dia menulis kitab fiqh. Dia menulis Al-Um, dia ada kitab Ar-Risalah di dalam usul fiqh, bahkan dalam usulul hadis juga Ar-Risalah, dalam ilmu fiqh dan hadis. Sebab tu dia punya struktur mazhabnya lebih teguh, disebabkan kerana tokoh awalnya itu memang menulis dalam bidang berkenaan, dan dia mewarisi anak-anak murid dalam bidang itu, Al-Muzani dan seumpamanya.
yang dianggap jago-jago di dalam fiqh. Tapi Imam Ahmad juga ada kejagoan ya di dalam hal ini, dan mereka ada pandangan. Namun kelebihan umat Islam yang bijak, mereka tidak fanatik dengan mazhab ini, mengambil manfaat daripada kelebihan-kelebihan yang ada di dalam mazhab-mazhab Islam. Dua-dua mazhab ini kata macam tadi, so tak boleh. Saya ambil saya sebut yang kemudian tadi. Mazhab yang akhir yang saya sebut tadi, yang ni juga yang difatwakan oleh kebanyakan ulama di zaman kini, tapi tak, fatwa Saudi atas mazhab Hanbali dan sama dengan mazhab Syafi'i. Tapi saya cerita fatwa Eropah, ulama majlis fatwa Eropah, dan kebanyakan fatwa ulama-ulama lain memfatwakan bahawasanya cuka yang mana tidak bila jadi cuka tak memabukkan, tidak ada sifat mabuk, maka halal untuk kita makan. Tak kira lah dia asal daripada mana, itu bukan isu dah. Masalah yang penting ialah dia tak mabuk, dia bukan arak, dia cuka, maka dia adalah halal. Alasan mereka yang tadi, hadis-hadis tadi yang nampak macam larang, hanya kerana peringkat tak mau orang Islam simpan arak. Kerana bila simpan arak, takut nanti ada yang pergi minum arak dan ada benda-benda yang lain. Kerana Allah kata, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Arak, judi, berhala, menenun nasib, najis daripada perbuatan syaitan, hendaklah kamu jauhinya. Mana boleh kita duk simpan arak, kan? Jadi dia kata alasannya itu kerana itu. Tapi jika satu proses yang memang orang tu bukan nak minum arak, itu proses dia buat, dia kata tak apa. Berikutnya hujah mereka ialah, bila kita nak guna cuka, manalah kita nak tahu cuka ni jadi sendiri ke orang tolong tolong pergi buat aja. Kalau nak macam tu jenuh lah nak kena pergi tanya pula, ni jadi sendiri ke orang buat. Dan ini mustahil kata mereka. Susahlah kalau macam tu. Jadi apabila kita tengok dia cuka, hukum dia cuka lah. Kerana apabila dia tak mabuk, maka dia macam hukum hakam benda yang lain. Najis, hukum dia najis. Tapi kalau dia jatuh dalam air yang banyak sehingga tak ada lagi sifat najis, yang seperti mana yang kita belajar, seperti mana yang kita kuliah lepas, tak ada lagi bau, warna dan rasa. Adakah air dikira najis? Taklah, kerana sifat dah tak ada. Maka apabila arak sifatnya dah tak ada, sifatnya adalah cuka, hukumnya adalah cuka lah. Kerana yang haram pada mereka, haram arak itu ialah kerana memabukkan, bukan kerana dia itu kerana arak, etanol, alkohol dan seumpamanya ini, dia asalnya bahan bersih. Bahan dia apa? Anggur, kurma. Kalau kurma ajwah, hak Arab duk pergi perkenal kita, kurma Nabi tu kita beli sampai mahal tu kan. Ya memanglah ajwah adalah hadis, tapi kurma Nabi dah makan tu, kurma ada jual kan. Ni jadi orang rendam jadi arak. Adakah yang ni walaupun arak tapi arak kurma Nabi? Tak boleh. Dia tetap hukumnya arak, kerana bukan masalah kurma, masalah sifat dia, masalah illah dia, masalah punca hukum dia. Punca dia memabukkan. Dia haram bukan kerana dia kurma. Kalau kurma halal, dia haram kerana memabukkan. Kalau sifat memabukkan itu boleh dicabut keluar, dia tak memabukkan,
maka hukumnya bukan khamar. Khamar dia satu yang tutup akal kita. Dia bukan khamar, dia adalah cuka lah. Dia bukan khamar, dia jadi cuka. Maka ketika itu al-hukmu yaduru ma'illatihi, hukum berputar bersama dengan illahnya, bersama dengan puncanya. Bila dah punca tak ada, hukumnya hukum baru. Anggur hukumnya halal. Lama-lama kita peram dia jadi arak hukumnya haram. Tak boleh lah, walaupun aku minum arak tapi aku niat anggur sebab sebelumnya dia anggur. Boleh tak? Tak boleh. Jadi sekarang dia dah jadi cuka, hukumnya adalah cuka. Tak bolehlah kita beri kepadanya hukum arak. Jadi maka kata hukumnya adalah halal. Tak kira lah buat sendiri ke apa pun, tak kira. Hadis tadi yang Nabi larang, Nabi tak mau orang pakat buat industri arak atas alasan kerana nak buat cuka. Jadi Nabi larang. Tapi kalau orang tu memang dia buat proses tu, dia ambil, dia rendam jadi arak, dia masukkan supaya dia nak buat cuka, dia langsung tak terlibat dengan arak ni di sudut makan, maka hukumnya bagi mereka adalah boleh. Dengan saya bagi tahu tadi, ada mazhab yang menyatakan bahawasanya apa? Bahawasanya memang minum tu boleh, tapi yang buat tu berdosa. Ada pandangan itu. Ada pandangan tersebut. Okey, hadirin yang dirahmati Allah, siapa tertinggal beg tangan atas kereta Mercedes hitam nombor KC 512, oh jangan beg tangan, jangan. Siapa tinggal pergi ambil, jangan orang lain dengar dia pergi cari lu kereta tu. Habis pandai buat beruman kita. Okey, maka dengan itu mereka menyatakan bahawasanya timbul isu, timbul isu najis. Para ulama yang bahagian yang menyatakan, dia kata arak pendapat mereka tidak najis. Ustaz Gihat dengar ni keluar pula, tengok arak pula boleh minum, tak boleh. Dah ada orang kata mayang pakai seluar pendek ke apa ni kan. Inilah dengar tak habis. Haram satu hal yang lain, najis satu hal yang lain. Setiap yang najis itu kullu najasin muharram. Kullu najis muharram. Semua najis muharram, haram. Tapi wala aks, tapi tidak sebaliknya. Apa? Najis apa? Najis manusia haram, tak boleh haram. Tapi tidak sebaliknya. Maksud apa dia? Bukan semua yang haram itu najis. Daun ketum, contoh senang, orang Perlis sebut, faham, cakorai. Depa budak sekolahan kan, Tunggu Raja Muda pergi buat duk cakap, pergi duk titah ni orang, tanya dia apa, tanya soalan tu, tanya dia pun soalan jawab lah, kata cakorai harga berapa? Oh, RM5. Dia galit dia sampai dia tahu harga berapa. Daun ketum, ayak daun ketum tu, ayak dia rebus tu, minum pening kan. Katalah dia campur apa daun ketum ni? Tak tahu. Tak tahu, katalah dicampur dengan apa, Coca-Cola ke apa, kata minum pening. Daun tu sendiri najis ke tak? Tak. Ganja, daun ganja kan, tapi minum tak boleh. Daun yang bila kita makan satu pokok pening, kita tak boleh makan. Tapi daun sebagai daun najis tak? Tak najis. Artinya bukan semua yang haram dia makan tu mesti
najis. Ini alasan mereka. Kerana tak semua yang haram tu najis. Mas haram kita makan dan minum dalam bekas mas. Adakah mas najis? Tak. Jadi mereka kata arak dia haram bukan kerana dia najis, tapi dia haram ialah kerana apa? Dia memabukkan. Di atas pandangan ini, nak luar, di atas pandangan ini, maka timbul masalah bahan yang memabukkan seperti alkohol dan seumpamanya yang digunakan untuk perfume, untuk apa? Minyak wangi. Mazhab yang kata tak boleh tu tanpa alkohol. Di atas pandangan kaul yang kata benda yang memabukkan tu najis. Yang kata boleh, dan saya berpendapat yang tu lah, tuan-tuan tak mau ikut tak apalah, ini juga fatwa internet. Mereka kata yang haram ialah minum, bukan haram untuk kegunaan. Kerana alkohol itu sendiri dia memang banyak kan, di dalam kulit limau ada alkohol. Tapi persen dia sikit lah. Kalau kita makan sampai 3 tapak ke belakang, 1 tapak ke depan, tak boleh lah, kan? So maka di atas pandangan itu mereka menyatakan ini semua cuka yang ada yang tidak memabukkan, maka tak payah kita tanyalah dia buat jadi sendiri ke. Kata kita, ni abang ni cuka, boleh tanya tak dia jadi sendiri ke, dia bagi dia jadi cuka? Dia kata tak perlu tanya, tak perlu tanya. Dan kemudian tak logik lah kata mereka untuk semua orang bila makan cuka nak kena tahu. Dan kalaulah itu, kena pastikan cuka itu bukan cuka yang dibuat oleh orang daripada arak. Tentu Nabi SAW semasa kata ni'mal idamu al-khamru ni'mal idam, auzubillah, ni'mal idamu al-khallu, Nabi SAW takkan, tentu akan sambung, sebaik-baik hidangan ialah cuka, tentu Nabi akan beritahu jangan makan cuka yang mana dibuat oleh orang. Ta'khirul bayan an waqtihi, dia kata an waqtil hajah la yajuz. Dia kata tak boleh Nabi melewatkan penerangan semasa waktu yang diperlukan. Nabi pergi habaq sebaik-baik hidangan ni cuka, tapi tak habaq, orang pakat duk makan cuka. Lepas tu baru Nabi kata ni cuka yang sebenarnya orang buat ni tak boleh, haram. Mesti masa tu je Nabi bagi tahu. Tapi bila Nabi tak kaitkan lagi perkataan, Aisyah riwayat tak sebut lagi, kemudian Nabi bagi tahu jangan kamu makan cuka yang orang buat, menunjukkan haram itu bukan haram cuka. Haram larangan itu ialah larangan supaya orang tak terlibat dengan arak. Cuka halal. Tuan-tuan faham maksud ni? Ni ada kesan ni, industri besar ni, sebab kita akan beli cuka. Dan sebahagian cuka tu kita tahulah dia macam-macam dia proses. Kerana kalau mengikut mazhab yang tak bagi, sama ada dia campak bawang ke, dia bubuh cuka lama ke, apa saja yang membabitkan campur tangan manusia, maka hukumnya haram. Ini mazhab Syafi'i. Sebab tu orang yang mazhab Syafi'i di Malaysia ni, mereka tak makan cuka. Ya ke? Nak saya maklum lah macam mana. Tuan-tuan makan? Oh, tuan-tuan orang perlih keluar mazhab. Okey. Ini adalah secara umum. Cuma saya sebelum kita pergi kepada kita pergi kepada persoalan ialah ada beberapa benda apabila satu arak bertukar sifat. Jika dia bertukar sifat sendiri, dia kata boleh. Tapi kalau dia dibantu oleh orang lain, mereka haramkan. Dengan itu, maka kek yang ada unsur arak, lalu mereka bakar kek ni sehingga arak tu tak ada dah, hilang lah.
Kalau di atas kaul yang mengharamkan pertukaran ni, maka yang tu pun tak boleh. Pasal campur tangan manusia. Yang saya sebut dua-dua pendapat ni. Tapi kalau di atas kaul yang kata bila tak ada sifat, hukumnya boleh. Hilang. Lagipun bukan kita yang kita pergi kedai kek, dia kata ada unsur tu, tapi tak ada langsung memabukkan. Kok makan kek tu 3 tapak ke depan, 6, 7, tak ada. Hilang bersama dengan bakaran dia tu ataupun masakan yang lain, mereka benarkan. Cumanya kalau orang Islam nak buat tak boleh, sebab dia nak kena pergi beli arak. Hukum beli arak adalah hukumnya haram. Tapi kalau orang lain dah buat, kita pergi satu orang non muslim, dia serve makanan tu pada kita, maka boleh. Di atas kaul yang tadi, di atas kaul tadi saya bagi 2-3 pendapat, kerana benda ni khilaf ulama. Tidak ada siapa yang boleh kata solid hujah dia di pihak ini ataupun di pihak ini. Pendapat yang saya sebut juga tadi yang menyatakan kawan yang buat itulah yang berdosa, kita makan tak apa. Ini salah satu pendapat. Jadi kita nak rumuskan apa? Nak rumuskan, jika ada 2 jenis arak, 2 jenis cuka, satu cuka hak orang tukar, satu cuka jadi sendiri, kita prefer yang mana? Jadi sendiri. Sebab ini keluar daripada semua masalah, sepakat semua mazhab dan imam boleh. Yang berikutnya ialah kita tak simpan arak, dan simpan arak sesuatu yang fajtanibuh, dijauhkan. Kalau boleh orang Islam elokkan proses ni. Yang ketiga ialah, kalau tanya saya, ialah jika sekiranya ada dah cuka tu bukan kita buat, dia jual, maka boleh tak kita makan? Boleh, jika dia adalah cuka. Walaupun, dan kita tak perlu tanyalah, ni nak tanya sikit dia buat macam mana, tak perlu. Melainkan kita memang tamasuk dengan kaul yang pertama, maka kita tak bolehkanlah. Tapi di atas fatwa yang dibuat oleh para ulama berkhilaf pendapat dalam hal ini, mereka menyatakan jika hilang sifat ini, sebahagian mereka menyatakan boleh untuk dimakan, boleh untuk dimakan ataupun untuk digunakan. Ini adalah perbahasan para ulama berhubung dengan cuka ni, yang mana kita akan tengok macam-macam. Dan orang pun tanya, kadang-kadang mereka sekarang ni ramai orang juga, ada orang juga buat cuka di rumah dia. Dia kata memang dalam satu proses tu dia jadi yang tu lah, dia punya tengit dia tu jadi. Jika sekiranya dia jadi tu, sebahagian para ulama kata siapa biar dia jadi haram. Tapi kalau itulah proses yang mustahil, dia kalau dia biarkan, dia akan jadi sendiri. Kalau dia tak biarkan, lagi lambat arak tu nak bertukar jadi cuka. Sebahagian para fuqaha menyatakan lebih baiklah ditukarkan arak, jangan duk biar jadi arak, biarlah jadi cuka. Jadi dia masuklah apa-apa supaya jadi cuka, kerana kita tak boleh simpan arak, biar dia jadi cuka lah. Khilaf dalam hal ini. Dan kalau kita macam saya sebut tadi, jika sekiranya tuan-tuan mendapati ada pilihan kaul yang sepakat, yang jadi sendiri pada halal dengan sepakat. Secara umumnya kalau tanya saya, orang tanya cuka-cuka yang ada di pasaran ni, yang cuka ni kita perlu tanya, makanlah insyaAllah, selagi mana dia cuka. Tak payahlah telefon syarikat, Assalamualaikum ni, saya nak tanya cuka ni biar dia jadi sendiri ke, dah hampa doktor bubuh apa-apa bagi dia jadi cuka. Dia kena, kenapa encik? Saya ni mazhab Syafi'i. Dia kata kalau kita tak mau, tak apalah. Tapi tidaklah sampai peringkat itu. Mazhab tu bagus, bukan mazhab Syafi'i je kata begitu, Ibn Taymiyah juga kata hal yang sama, mazhab Hanbali juga kata hal yang sama. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Masuk waktu ke? Oh dah.
Ada soalan, bolehkah hadis dimansuhkan oleh scholars? Scholars tak boleh memansuhkan hadis. Ulama tak boleh memansuhkan hadis. Yang boleh memansuhkan hukum ialah Tuan punya yang menurunkan hukum, iaitu Allah Azza wa Jalla. Nas nak mansuhkan tu, kalau nak kata ini mansuh, hendaklah mansuh juga dengan nas, dengan nas. Dan cuma nak kata nas tu macam mana dia mansuh, itu luas perbincangan dia. Tapi tak boleh kata saya ingat kita batalkanlah hadis Nabi, tak boleh. Scholars has no right untuk kata benda tu. Tapi jika mereka simpulkan ia mansuh berdasarkan dalil-dalil, boleh. Kemungkinan boleh. Okey. Azan. Masuk lah.
Tadi ada soalan tentang bab mansukh. Mansukh ni satu bab nasakh yang panjang. Tentang nasakh Quran dan dengan Quran, nasakh hadis dengan Quran, dan sebaliknya. Ada perbincangan para ulama yang panjang dalam hal ini. Cumanya dia punya soalan, adakah boleh untuk scholars memansuhkan Al-Quran, memansuhkan hukum? Scholars tak boleh mansuhkan hukum, tapi dia boleh ijtihad hukum itu mansukh dengan dalil-dalil yang daripada Quran dan Sunnah. Lelaki yang gemar menceritakan perihal dia dan isteri kepada kawan-kawan walaupun dia berniat sekadar bersembang, dia boleh cerita ni tak tahulah apa urusan dalam kelambu gitu ya. Tapi lah ni ramai yang tak pakai kelambu, tapi tak apa. Pertama ialah kita tidak boleh tausifkan bukan mahram ini muslimah kepada orang lain yang mana dia tak ada niat untuk berkahwin dengan wanita berkenaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha. Jangan satu orang wanita dia tengok wanita lain kemudian dia mensifatkan kepada isterinya ka'annahu, seperti mana suaminya kepada suaminya, ka'annahu yanzuru ilaiha, seakan-akan suami dia tu tengok kepada. Jangan satu orang perempuan ni dia tengok satu orang perempuan kemudian dia na'ankan fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Jangan satu orang perempuan dia tengok semua badan perempuan kawan dia ni, dia cerita semua aurat pada suami dia seakan-akan suami dia tengok wanita ni. Dia tak boleh, melainkan dia nak suruh suami dia pinang orang tu, boleh lah. Tapi ramai yang jarang buat lah yang tu. Apa hukum isteri menyuruh, ini soalan sensitif ni, budak-budak saya dengar ni. Isteri menyuruh suami menjilat kemaluannya. Ayat ini cerita umum Al-Quran berhubung dengan hubungan antara suami dan isteri. Allah menyebut nisa'ukum dalam surah Al-Baqarah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu ialah ladang-ladang kamu, maka datangilah ladang kamu macam mana yang kamu mau. Ladang macam-macam lah, ladang macam mana orang kita nak tanam ke, nak membajak ke, nak mencangkul ke, macam tu lah Allah Subhanahu. Kerana ladang ni maksudnya apa? Maksud ladang, ladang ni tempat yang subur lah. Maksud tempat yang subur ini saya nak cerita tempat yang subur, iaitu tempat yang menghasilkan tumbuh. Kalau tidak bukan ladang. Maka selagi mana suami itu mendatangi pada kemaluan isterinya, maka dia adalah dianggap sebagai melakukan perkara yang dibenarkan, halal, bahkan mendapat dosa, mendapat pahala. Mendapat pahala, bahkan mendapat pahala. Kerana Nabi SAW bila ditanya tentang hal ini, Nabi dapat pahala, kan? Orang-orang dulu, Jabir bin Abdullah dia meriwayatkan, dulu Yahudi dia ada faham di Madinah, dan orang Ansar pun terpengaruh, orang Madinah terpengaruh. Dia kata idza atar rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha fakana alwaladu ahwal. Jika satu orang lelaki mendatangi isterinya daripada belakang tetapi pada kemaluannya, dapat anak mata juling. Yang ni dia punya faham. Maka Allah Ta'ala
turunkan ayat ni, kata isteri-isteri kamu ialah ladang-ladang kamu, datanglah macam mana pun, selagi mana yang dia datangi itu adalah tempat yang halal. Kemudian yang tak boleh ialah dia meliwat isterinya dan ataupun mendatangi isterinya ketika dia haid, yang ini menyetubuhinya. Selain daripada persetubuhan semasa haid, tetap dia bolehkan. Persetubuhan tidak dibenarkan, tak dibenarkan. Soalan yang membabitkan masalah tadi, adakah boleh suami dan isteri melakukan oral yang seperti itu? Selagi para fuqaha, ada di kalangan mereka yang terlalu jumud sampai kata tak boleh, yang tu pelik sangat. Tak ada benda lah, benda asalnya boleh, cumanya kemungkinan yang kita bimbang jangan sampai dia tertelan najis dan seumpamanya, maksudnya masuk najis di dalam jauh dia, di dalam mulutnya, ataupun di dalam, bukan masuk dalam mulutnya, maksudnya dia tertelan. Kalau dia boleh buat apa saja yang tu, tapi dia tak makan najis, kerana najis ni banyaklah bahan yang keluar daripada kedua jalan tersebut. Kalau dia tak sampai telan benda itu, maka mereka menyatakan bahawasanya ini tidak menjadi masalah, bahkan itu urusan dia dengan isterinya. Dan agama taklah jumud, kerana ada ni SOP dah, ini style yang pertama saja, kuat kupu-kupu, kuat renang ke, dia tak, kamu ini isteri kamu buatlah apa dah antara kamu pasangan suami dan isteri. Dan hal ini kadang-kadang sebahagian orang dia tak bertanya, dan ada suami yang jumud dan juga ada isteri yang jumud dalam hal ini, dan agama luas, dibenarkan. Ada pandangan-pandangan yang tak bagi itu, kadang-kadang dia kata tak sesuai lah. Dia bukan masalah sesuai tak sesuai, orang tanya haram ataupun halal, boleh atau tidak. Dia kata rasa pelik, tak mau tak apalah, orang tanya boleh ke tak. Kan orang main tanya kita, boleh lah nak makan laksa campur dengan pulut udang. Kami tak pernah buat, tempat kami diperboleh buat. Kan pelik ni, pelik tak apa, tak mau tak apa, ada orang buat macam tu. Makan, lepas tu ada orang makan durian, pergi makan durian dengan mi goreng, biar pi kat dia. Dia kata tak boleh, benda pelik. Bukan masalah pelik, dia tanya halal ke haram. Dia tanya soalan tadi, boleh ke tak? Saya abang dia boleh, tak abang pun dia mungkin buat dah kan. Jadi cuma dia tanya boleh ke tak, tapi dia kena elakkan daripada dia tertelan najis dan seumpamanya. Najis ni bukan mestinya dia berjalan belakang, jalan depan dia tertelan. Lain daripada itu, dia boleh kontrol diri dia. Ada hadis palsu yang mana menyebut bahawasanya bahawa idza jama'a ahdukum imra'atahu aw jariyatahu fala yanzuru ila farjiha fa innahu yurisul ama. Jika seorang menyetubuhi isterinya, jangan lihat pada kemaluannya, kerana itu menyebabkan buta. Hadis ni palsu. Ramailah masa kursus perkahwinan baca, susah hatilah budak-budak yang pergi kursus tu, takut buta lepas malam pertama. Kata ustaz tu pun sendiri tak buta-buta lagi. Hadis ni palsu. Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, orang tanya Atha bin Rabah tentang hal ini. Kata Atha, aku dah tanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tak kata taklah. Aisyah kata memang kami pun duk tengoklah, dan Aisyah tak katalah. Nabi kata kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi daripada satu bekas. Bekas yang sama. Maksudnya mandi sekali ya. Kalau tak boleh tengok kacau lah. Saja dia nak tanya. Tapi yang ni kalau masuk dalam YouTube, yang ni yang kali orang tengok. Kebanyakan depa pula buat tajuk bagusnya. Cerita tentang apa ni? Paha lelaki aurat kata. Isunya macam kita duk sebut lah, dia kaul.
yang banyak kan. Dan panjanglah cerita, dia dah jawab ni isu ni. Ada bila ada macam orang kata kan, kalau ada mazhab qaul yang kata paha bukan aurat, walaupun ada orang cuba nafi, tapi ada dalam teks mazhab Malik dan kalau ada orang kata bukan bererti dia suruh orang pi semayang pakai spender. Macam orang kadang-kadang dia macam bahasa kita ni, kita macam mangkuk sikit lah. Orang kata sentuh tanpa syahwat tak batal wudu. Oh, dia kata macam tu kita nak pergi pegang perempuan lah. Apa yang hang mangkuk? Orang cerita tak batal wudu, hang nak pergi pegang perempuan tu satu cerita yang lain, tu hukum yang lain. Tak batal wudu satu cerita yang lain. Macam orang kata lelaki, dalam qaul jumhur, lelaki kalau pakai emas haram tapi semayang sah. Oh, macam tu boleh pakai emas Macam kita habang tadi lah, ada para fuqaha sebahagian mengatakan arak tidak najis, cuma dia dengar tak habis, oh macam tu boleh minum lah. Dia tidak najis tapi dia tak boleh diminum. Ni tahu mata kail ikan tu pun tak najis tapi hang jangan makan. Faham? Oh, ustaz kata tak najis, saya nak pergi makan mata kail malam ni 6. Ini masalah. Sebetulnya Ibnu Taimiyah walaupun dia macam sebut masalah ini, dia kata macam dia tidak tarjih mazhab Ahmad, tapi dia kata walaupun macam tu paha, tetapi solat tetap wajib menutup paha, kerana itu yang sunnah Nabi SAW. Dia tak pernah solat dalam keadaan menampakkan pahanya. Tapi orang bahas tentang masalah apabila panjanglah bab ni, orang main bola pakai sulap pendek dan seumpamanya, maka hukum dia taklah macam hukum minum arak. Hukum dia khilaf. Habis itu nak suruh kami semua pakai sulap pendek ya? Apa yang hampir telan kain orang cerita luasnya pandangan fuqaha dalam hal itu. Bolehkah seseorang jamak qasar apabila dia telah sampai ke tempat selepas musafir daripada tempat tinggal asal? Selagi satu orang itu bermusafir, maka dia boleh jamak dan qasar. Sebahagian mazhab menghadkan hari, termasuklah mazhab Syafi'i, qaul yang ma'ruf yang selalu kita dengar, iaitu 3 hari, tak kira hari masuk dan hari keluar. Ada dalam qaul mazhab Syafi'i juga sampai 18 hari. Tetapi secara umumnya selagi orang tu musafir, dia tak balik ke negeri dia ada anytime saya habis kerja saya balik, saya bukan orang sini, main hanya nak buat kerja, maka kita akan dapati riwayat bagaimana sahabat di Azerbaijan dan seumpamanya 6 bulan masih lagi menunaikan jamak dan qasar di atas alasan itu, pasal dia musafir, bukan tempat dia. Macam tu lagi orang naik atas kadang-kadang orang duduk atas kapal, tahu orang belayar kapal tiap hari belayar, kadang-kadang setahun, boleh tak setahun? Mana boleh dia kata setahun duduk atas kapal, dia musafir. Dia duduk kata pasal apa tak boleh? Setahun lama sangat. Peruntukan ni bukan hang yang bagi, hang yang nak tarik balik siapa? Ni bukan BRIM. Ini adalah peruntukan yang dibagi oleh syarak. Siapa yang bermusafir, jadi dia musafir. Ada kaul, kita tahulah ada kaul, tapi dia musafir. Tapi bila dia balik ke tempat dia, katakanlah dia daripada Kuala Lumpur, dia orang Kangak, sampailah bas tu daripada Kuala Lumpur tu sampai ke Kangak, tak semayang lagi maghrib dengan Isya, sampai-sampai dah Kangak dah, sampailah rumah dia, boleh tak dia nak qasarkan semayang jamak dan qasar? Dia tak boleh qasar, tapi dia boleh jamak. Dalam perjalanan tadi mungkin dia perempuan nak turun pun tak boleh, bas pun tak berhenti, dia lagi mana kita ada masa kita tak semayang di atas semayang fardu di atas kenderaan, melainkan kita turun bila kita masih ada masa.
Malam-malam kantas kapal terbang, kita dah tak ada masalah dah. Tak ada ruang kata, ni pilot berhenti sat, kena keluar sembahyang lah. Tak ada lah, turun bawah lah. So Nabi SAW di atas kenderaan dia sembahyang sunat, dia sembahyang segalanya. Apabila dia nak berhenti fardu, dia berhenti. Dan dia, jika kita mampu berhenti, tak berhenti dan kita tahu kita ada masa lagi, kita boleh, melainkan kita tahu keluar masa, kita sembahyang di atas kenderaan. Jadi kita solat di atas kenderaan. Apabila masa dah tak ada, masa ada kita sampai, kata sampai di rumah, berhenti tengah jalan pun susah, berhenti saat saja bah ni, kita pun sampai ke rumah kita. Waktu dah Isya, kita sembahyang maghrib 3 rakaat, Isya sebanyak 4 rakaat, kita jamak, kita tidak qasar. Ada orang tanya soalan mengenai cerita status Imam Ahmad dan pembuat roti, adakah ia disebarkan sebagai pengajaran? Ini ada budak-budak, ini ada aliran ni, cuba aliran ni dia panggil madkhali, depa ni salafi, depa panggil wahabi kan. Depa ni terlebih salafi daripada salafus salih. Lalu mereka kadang-kadang cuba nak main satu ilmu yang bukan mereka ahli dalam bidangnya. Banyak benda lah. Ulama-ulama salaf, mereka ini tasyaddud apabila membabitkan riwayat hadis-hadis Nabi tentang hukum, dan mereka sedikit bagi kelonggaran apabila membabitkan tarhib dan targhib, galakkan. Sebab itulah Musnad Ahmad dan seumpamanya, dan Al-Adabul Mufrad Al-Bukhari, dia riwayatkan juga hadis yang sebagainya tidaklah sampai ke status seperti mana hadis-hadis Sahih Bukhari. Kemudian ada benda yang kisah-kisah yang bukan kisah Nabi, cerita nama tempat, pengajaran sahabat, mereka agak longgarkan. Kerana jika ditapis semua cerita sahabat dengan ilmu hadis, tak ada berapa riwayat je tinggal. Kena ilmu hadis, jaring dia halus sangat. Maka banyak kisah-kisah sebahagian yang mana dianggap tak muttaham dan tak seumpamanya boleh diriwayat. Termasuk seperti Ibnu Jauzi dan meriwayatkan kisah-kisah Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan seumpamanya, walaupun kadang-kadang sanadnya tidaklah begitu kuat. Selagi mana kisah itu tidak mencemarkan nama imam dan tak menyanggahi syarak. Kisah-kisah macam kita ada cerita Tok Wanang dulu ni, ceritanya. Jadi tak perlulah mak, siapa yang cerita kat mak cerita Tok Wan ni, dia ni segi ke latar belakang periwayatan dia macam mana? Adakah dia rawi yang siqah dah? Alah, ayah hang cerita. Ayah ni pada riwayat apa? Dia tak payahlah cerita pengajaran yang bukan status mereka itu, bukan dianggap sebagai sumber hukum. Imam-imam walaupun pendapat mereka dipakai, diambil kira, tetapi mereka bukan sumber hukum. Jadi ada cerita pengajaran, tasahul para ulama dalam hal ini. Sebab itu dah hatta al-Imam Az-Zahabi walaupun dia mengkritik riwayat, banyak juga dalam Syiar A'lamun Nubala riwayat-riwayat yang sebenarnya tidak kuat sangat dia riwayatkan. Hatta Ibnu Taimiyah sendiri ada riwayat-riwayat dia yang tidak kuat, dia sebut dalam riwayat kerana dalam status pengajaran, kisah-kisah pengajaran. Korban terjawab. Panjang sangat ni. Ni benda ni korban. Ni Ibnu Sina, seorang Syiah yang disebarkan. Tuan-tuan, saya nak sebut sikit last. Dalam hidup ni kita kena mengiktiraf bahawasanya tidak kebenaran itu kita tak bolot sehingga kita kata orang lain langsung tak ada kebenaran. Ini Islam tak buat. Nabi SAW bawa Islam
Dan Nabi SAW, Allah bagi tahu kata inna ad-dina 'indallahi Islam, agama di sisi Allah ialah Islam. Pun begitu Nabi i'tiraf kebaikan-kebaikan yang dibuat hatta oleh kaum musyrikin. Mut'im bin Adi, dia pernah tolong Nabi masa Nabi balik daripada Taif nak masuk ke Mekah. Bila tawanan Badar, sebahagian menyebut Nabi kata, kalau Mut'im masih ada, aku bagi permintaan dia. Nabi tengok perjanjian Hilf di rumah Abdullah bin Jud'an. Nabi tengok perjanjian masa Nabi belum lagi dilantik menjadi Rasul. Nabi kata, laqad syahidtu, aku telah lihat hilfan, satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Lau du'itu bihi fil Islam la ajabt. Jika aku dijemput semasa Islam ni pun aku sertai dia. Sebab apa? Sebab ini kebaikan. Ada kebaikan. Sebab itu Nabi SAW i'tiraf. Kenapa orang kita boleh makan sembelihan Ahlul Kitab, Yahudi dan Kristian? Sebab ada persamaan. Kita tak boleh kata benar ni aku saja, orang lain tak benar. Ini tak mungkin. Islam agama yang benar, tapi masih lagi bagi ruang i'tiraf. Kalau ada kebaikan agama lain, dia kata yang ni betul, yang ni benar. Kalau ada agama kata kena buat baik kepada ibu bapa, kita kata benar. Tambah dalam mazhab-mazhab sekarang ni, macam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak pernah kata kami je Ahli Sunnah, hamba bukan Ahli Sunnah. Tak. Itu geng yang pergi buat Ahli Sunnah wal Jamaah jadi persatuan. Tu pening banyak tu. Sebab tu ulama-ulama yang luah dadanya menyatakan Ahlus Sunnah itu termasuk apa? Ahlul Hadis, Asy'ariyah, Maturidiyah, kan? Ahlul Hadis, Asy'ariyah masuk, Maturidiyah masuk. Walaupun mereka khilaf dan tak setuju tarjih pandangan, tapi mereka tak keluarkan. Ni mari satu kelompok fanatik Asy'ariyah dan Maturidiyah keluarkan aliran salaf, ataupun aliran Ahlul Hadis, Ahlul Asar daripada perbahasan ini. Mari fanatik macam Madkhali ni, Salafi ni, keluarkan Asy'ariyah, yang ni semua bukan Ahlu Sunnah. Inilah yang menjahanamkan orang Islam. Hatta di kalangan Syiah, banyak tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan Syiah dalam beberapa pandangan. Kita tak iktiraf yang Syiah tu, tapi hak betul itu kita kata betul ya. Al-Imam Zamakhsyari, dia tulis kitab Al-Kasyaf, kitab tafsir yang dianggap hebat di dalam lughah dan seumpamanya. Kerana dia ahli lughah Zamakhsyari, Jarullah Umar Az-Zamakhsyari, dia seorang Mu'tazilah. Kitab dia ditahqiq oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebut Al-Imam Jarullah Umar Az-Zamakhsyari, sebut imam, perangai jadikan kebenaran tu hak mutlak saya. Kalau saya bagi pandangan, tuan-tuan kena buat keputusan, betul ya? Selain daripada saya, tak betul. Sebab tu kita mengaji, kita selalu kata, saya punya pandangan, saya dah mengajak tuan-tuan ni, bab yang ijtihad ni, yang betulnya hadis Nabi SAW. Semua pandangan-pandangan yang saya tarjihkan terdedah kepada salah dan silap. Karena kita bukan Nabi. Mungkin tadi saya pergi tarjih yang ni, mungkin di sisi yang benar ialah memang tak boleh, tapi saya berpendapat demikian. Yang pendapat itu memanglah tak keluar daripada mazhab yang empat ataupun daripada imam-imam ahli sunnah. Tapi kita tak boleh kata, tuan-tuan kalau dengar lain daripada pandangan saya ni, tak betul. Kita tak kata la samah Allah, kita tak akan buat hal itu. Kita kata wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ia benar. Melainkan hal-hal yang tak ada khilaf, Allah itu sebagai Allah, sebagai ilah, dan Muhammad sebagai Rasulullah, tak boleh khilaf lah. Hal bila mari orang ada sekarang ni macam-macam, oh tak,
Salahuddin Al-Ayyubi. Ada geng-geng ni Madkhali apa semua ni, tak boleh pakai dah. Sebab apa? Sebab dia Asy'ariyah. Hamai hak kau ni Ibnu Taimiyah pendapat semua tak pakai. Sebab apa? Sebab dia geng Salafi. Khazanah Islam luas. Kita tarjihkan sebahagian, tapi kita tak bernama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah alim dalam hadis, dia mazhab Syafi'i, dan ada naz'ah Asy'ariyah kepadanya. Ada pandangan-pandangan Asy'ariyah yang dia pakai, kita tak boleh nafikan. Dia tarjihkan Asy'ariyah, walaupun sebagian tempat dia tarjihkan mazhab Ahlul Hadis. Hatta Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam beberapa tempat dalam Fathul Bari, dia tarjihkan beberapa pandangan Asy'ariyah, dan dia tarjihkan pandangan Ahlul Hadis pada beberapa tempat yang lain. Semua benda ni ijtihad. Ijtihad. Kita tak boleh, jangan urusan kita kata pandangan ini dhaif di sisi kita. Tuan yang buat pandangan tu urusan dia dengan Allah. Dalam mazhab Malik, semayang tak baca bismillah bagi surat Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i punya pendapat, itu pandangan Imam Malik dalam mazhab Malik. Imam Malik bahkan mereka memakruhkannya. Imam Syafi'i kata wajib baca bismillah, tak baca bismillah adalah tak sah salat. Kena bismillah satu juzuk, satu ayat daripada Fatihah, kena baca Fatihah, itu rukun. Boleh tak kita tolong buat kesimpulan? Imam Syafi'i tu dia berpendapat guru dia Imam Malik semayang semua tak sah. Boleh kita buat kesimpulan? Kita tak buat kesimpulan, itu pendapat dia. Tapi dia tak pernah kata Malik semayang tak sah. Dia kata Malik hujjati, Malik hujah aku, hujjati amam Allah, anhu akhaztul ilm, daripada Malik aku ambil ilmu. Tapi pendapat Malik totally bercanggah. Dia kata tak sah, Malik kata tak payah. Macam tu lah nak bagi tahu geng-geng hak duk kata mukafir ni. Kadang-kadang bila orang kata amalan ini bid'ah di sisi kita ia bid'ah. Kerana Nabi tak buat dan kita tarjih ia bid'ah. Apa ada orang dulu buat, itu bukan urusan kita. Kemungkinan dia ada alasan di sisi dia yang zahir padanya ketika itu, sebelum dia menerima hujah dan seumpamanya. Dia dengan Allah, kita tak pernah kata dia pun telah kafirkan kita semua. Hak tu dia tolong tambah, sebab tu dia lari. Kalau dia mai hari itu panjang cerita. Kita tak kata, kita kata macam kita katalah semayang wajib baca Fatihah, baca basmalah. Itu kita tarjih. Taklah bila kita tengok ni orang mazhab Malik semayang mereka semua tak sah, kesian daripada kecil sama ketua yang tak sah. Kita tak kata. Itu tarjih dia. Itu tarjih dia. Tapi semua orang berdiri di hadapan Allah menjawab apa yang dia faham tentang titah perintah Tuhan. Kalau orang dah bagi hujah A, kita faham A, tapi oleh kerana kita duk biasa buat B, kita buat B ya, kita akan bertanggungjawab salah di depan Tuhan. Kalau kita faham Allah mau A, kita habang kat orang B, sebab apa? Nak bagi dia syok kita, kita bertanggungjawab di depan Tuhan. Salah, semua orang mungkin salah pandangan. Kemungkinan dalam satu bab itu 2-3 pandangan. Sebab itu ini benda yang, sebab tu kalau tuan-tuan tak ada pikiran macam ni, menyebabkan tak boleh hidup. Ni kita dia perleh tak kunut, sebut terang-terang dengar satu Malaysia. Bukan perleh yang tak kunut, pergi ke Pakistan, pergi ke India, pergi ke Saudi, pergi ke Qatar, tak kunut juga. Tapi kalau orang perleh pergi semayang di Selangor kata imam kunut, adakah orang perleh dia kata subhanallah, subhanallah? Ada orang dengar? Orang tak kata. Kalau orang tanya saya macam mana, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk ikut, dia angkat tangan, angkat pasal dia imam. Kalau umpamanya perleh
orang tak angkat, tak payah angkat lah. Faham? Jangan dok beli, Allah pagi tadi sembahyang tak sah lah. Apa punya minum. Sebab itu maka hal ni al-amr, orang tak ada, bahkan tak pernah ada lagi kita dengar orang pergi sembahyang di Kedah, tu imam setengah sembahyang, setiap kali sembahyang duk dengar subhanallah, subhanallah. Tak ada. Kena orang faham. Tapi kita dengar, tak kira lah Melayu ke Indon ke duk main ulas ni, duk kata hak perlih wah amalan depa ni Wahabi lah apa. Tak kunut, ni bukan mazhab Wahabi. Ia mazhab Nabi Ahmad, Abu Hanifah. Dalam Malik dia kunut subuh sebelum daripada rokok. Orang kata orang pelih mana ada kunut? Tak benar. Ada kunut. Tuan-tuan pernah kunut tak boleh? Pernah tak? Kunut apa? Kunut witir, kunut nazilah. Baru ni sebulan kunut, tak ada 15 hari bulan kunut dah. Ini semua kelompok yang jumud. Hari ni bahaya geng-geng yang pergi ambil ahli sunnah wal jamaah pergi buat persatuan ni. Ini kelompok yang jumud. Agama ni luas. Sebab tu tak ada. Di Perlis ada, belakang orang mazhab Syafi'i pun ada. Tak ada lagi orang bertumbuk. Saya dah habang dah, tak ada orang bertumbuk. Geng tak ikut mazhab telah tumbuk geng mazhab. Tak ada. Tapi di negeri yang hangpa kata ahli sunnah tu, kerana beza parti, semayang lain-lain. Beza parti. Kerana beza parti, tak makan sembelihan. Mana nak jawab? Wakil dia duk kata kat dewan kita ni, kat Dewan Undangan Negeri. Kerana ni tak makan sembelihan, ahli sunnah apa tu? Sebab itu bahaya. Sebut Pak lah sikit. Sebab itu saya sebut bahayanya, nak marah pun tak apa, bahayanya apabila Islam digunakan sebagai alat kepada parti politik. Politik ada di dalam Islam. Assalamualaikum. Jangan kenal orang munafik tu mana. Sat gitu Pak. Politik ada di dalam Islam. Tetapi menggunakan Islam untuk parti politik tidak dibenarkan. Menggunakan Islam untuk parti politik tak. Sebab apa? Fatwa akan berubah. Semalam kita kafirkan, hari ini jadi setinggi-tinggi darjat. Semalam kita haramkan, hari ini bila berubah, hatta semua parti dah seluruh dunia, bukan mana-mana saja. Semalam fatwa parti ni keluar dari agama, perlembagaan ni tak Islam. Hari ni parti ni betul, hak ni pula keluar dari Islam. Padahal sama aja. Semua parti tu tak berubah pun perangai. Tuan-tuan nak marah hak parti tak apalah, siapa saya nak abang. Saya khilaf dalam hal ni. Saya berbeza pendapat. Tapi orang parti tu taklah musuh saya. Macam tadi lah, dia tak musuh saya, tapi saya tak setuju yang tu. Agama, siapa tak ikut parti saya, dia tidak memperjuangkan Islam. Siapa yang tak ikut parti saya, dia munafik. Tak ada. Dia telah jadikan parti sebagai agama. Imam Syafi'i, mazhabnya, dia keluarga Nabi lagi, ditegakkan mazhabnya dengan semua nas. Dia tak kata siapa bukan mazhab dia jadi munafik. Dia tak kata siapa yang bukan mazhabnya keluar dari Islam. Dia tak kata hanya mazhabnya ahli syurga. Dia tak kata bahawasanya sesiapa yang tak ikut mazhabnya berarti orang ni tak memperjuangkan Islam. Padahal dia imam, dia faqih. Demikian Imam Ahmad, Imam Malik. Apabila Khalifah Abbasiyah minta supaya Muwatta dijadikan, diwajibkan untuk semua rakyat dan di bawah pemerintahan Khalifah, dia tak mau. Sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, ini penting untuk kita bezakan antara politik sebahagian daripada Islam dan menjadikan politik untuk permainan kepartian menggunakan nama Islam. Bukan mana-mana parti, semua parti yang guna nama Islam lah.
Guna nama. Sekarang ni pening. Saya tanya, dulu bukan kata kafir. Dah. Hak dulu kata bukan kata perlembagaan tu perlembagaan kafir. Perlembagaan tu tak ubah lagi. Dah. Apa jadi yang mati hari tu ni? Apa jadi yang telah bercerai dulu ni? Apa jadi yang tak makan sembelihan, berpisah kaum keluarga dahulu ni? Syahid. Apa jadi? Sebab itu fatwa atas ilmu, bukan atas parti. Dan ini penting. Panjang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, insya-Allah. Kita balik pada agama, insya-Allah. Agama tidak berpihak pada ustaz, tak pihak pada mufti, tak pihak pada parti, tak pihak pada mazhab. Agama berasaskan Quran dan sunnah. Kalau orang bawah pun bangkit berdiri, dia bagi hujah betul, sekalipun mufti, salah tetap salah. Salah tetap salah. Saya tak kata ni saya mufti, awak siapa? Nah, tak ada. Umar bin Khattab kata, in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu tengok aku salah, perbetulkan aku. Dia tak pernah kata, saya ni nak abang tuan-tuan lah, saya ni Umar bin Khattab. Tak kenal saya. Nabi sebut tentang ciri-ciri saya, dia tak guna. Parti politik guna nama agama, bagi tahu siapa menyanggah kepimpinan kita terkeluar daripada perjuangan Islam. Punya dahsyat menyalahguna nama Tuhan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.